nusrihi idh law kana syai'un minhu qadiman lakana dhalika syai'u mustaghniyan anhu ta'ala kaifa wa huwa alladhi yajibu an yaftaqira ilaihi kullu ma siwahu. Perengai yang ketengah berkenaan dengan istighna Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Tok Musannif? Dan diambil daripada iftiqar juga. Apa yang kita cerita bab iftiqar tuan-tuan? Istighna wal iftiqar. Istighna bila mengaji tauhid aliran salafi ni, aliran khalafi ni, kita tak lari daripada perbahasan istighna wal iftiqar. Saya dah cerita dah istighna tu apa dia. Istighna tentang i'tiqad kita Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia tidak berhajat kepada manusia sebab dia Tuhan yang Maha Kaya. Nah, tidak ada kekurangan pada dia. Satu. Yang kedua, tak lari juga, tak terkecuali juga berkenaan dengan iftiqar yang perlu kita i'tiqad dalam pengajian Usuluddin Tauhid aliran Khalafi ni. Apa dia iftiqar? Apa itu iftiqar? Di sebelah pihak hamba, di sebelah pihak manusia. Manusia hamba Allah ni sentiasa berhajat, sentiasa rasa nak, sentiasa berhajat, sentiasa rendah diri, sentiasa duk cari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan maksud mencari Allah taala di manakah Allah, bukan maksud macam tu. Sentiasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan. Sebab apa? Dua-dua tu kena ada dalam i'tiqad kita ni tuan-tuan. Istighna wal iftiqar. Dua-dua kena ada dalam hati, dua-dua kena ada dalam i'tiqad, kena ada dalam pegangan kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk. Nah, kita mengaji sifat apa? Sifat salafi mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Tuhan tak sama dengan makhluk. Dalam apa sahaja bentuk, Tuhan tak sama, tuan-tuan. Ni, tauhid inilah yang membawa suatu cerita macam mana Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan akidah dia. Tuan-tuan, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan tuan-tuan duk anggap cerita ni magic pula. Duk anggap cerita magic, cerita karut-marut yang tak patut dinukilkan, yang tak patut diceritakan sebab tidak ada nas yang sahih. Nah, akhir-akhir sejak kebelakangan ni payah tuan. Cakap sikit, bila tidak ada nas yang sahih, kena hantam oleh golongan mana? Golongan yang suka kritik. Sejak akhir-akhir ni kita ada golongan yang suka kritik. Kerja dia kritik Kerja dia orang lain semua tak betul. Hatta kita ambil dalam kitab pun, ni kitab kata ni, tak boleh macam tu, tak boleh bersifat macam tu. Kita tak boleh ada sikap ambil saja dalam kitab, lepas tu kita bubuh dalam bakul agama. Kita bawa satu cerita, kita ambil dalam kitab, kita cerita kisah tu yang kita ambil dalam kitab, betul kita sandarkan dengan agama. Tak boleh macam tu, salah metod. Kritik tak tuan-tuan? Kritik. Habis tu kita nak cerita apa tuan-tuan? Kalau ambil cerita dalam kitab pun tak boleh. Dikritik, ditegur, disalahfahamkan, digembar-gemburkan, kata cara itu salah, tak boleh lakukan dalam bentuk demikian. Saja ada cerita dalam kitab, bawa keluar tak boleh. Habis tu kita nak buat apa? Kita nak bercakap macam mana tuan-tuan? Berburu ni yang heboh. Berkenaan apa tuan? Berkenaan dengan Telaga Barhut di Yaman. Ustaz Don buat keluar cerita Telaga Barhut. Ada orang kritik, bukan artis kritik. Kritik Ustaz Don. Ustaz Don terpaksa jawab balik. Tujuan dia bukannya untuk menukilkan cerita yang dhaif itu, yang tidak ada sanad yang kuat, yang berstatus, yang berkedudukan dia tu bukannya kedudukan yang untuk dijadikan hujah, tak boleh. Ustaz Don tak pasal jawab, bukannya saya nak jadikan dia hujah.
Itu sebagai mau'izah, sebagai peringatan, sebagai targhib wa tarhib, sebagai cerita pedoman yang diambil daripada cerita ulama-ulama dulu. Telaga Barhut, tuan-tuan, baru ni kecoh. Walaupun Dr. Zulkifli buat pula berapa banyak hujah sekalipun, sebab cerita tu main daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia nukilkan daripada berapa puluh hujah sekalipun, dia ketengahkan, dia bentangkan, dia sebut hujah-hujah yang dia ambil dalam kitab ni, dalam hadis ni, dalam kitab ni, ulama ni kata macam ni. Tapi kalau golongan hak tak mau terima, dia tetap kritik dengan. Nah, kalau kita dah suka kritik-kritik ni lah, ni senang tu. Semua kitabnya ada ni. Semua kitabnya ada. Dah tak setuju sangat dengan orang cakap, apa cakap ambil nak kitab, tidak ada nas yang sahih. Cerita ni cerita yang magic, cerita yang tak patut diceritakan. Kalau macam tu, ambil kitab yang Dr. Zul rojok tu, bakat. Senang cerita. Nah, kalau kita nak suruh ustaz-ustaz buat macam tu, cerita ni mesti nas yang sahih tu, macam-macam, gedebuk-gedebuk, macam-macam. Dia kritik, lah ni kita ambil senarai hujah-hujah yang Dr. Zul bagi tu. Segala mak nenek kitabnya diketengahkan oleh Dr. Zul sebagai hujah pegangan dia. Nukilan dia daripada kitab ni untuk dia ceritakan kisah tu. Kalau kita dia kata tak patut buat macam tu, kita ambil semua kitab tu, letak kat pejabat agama, buat satu surat pejabat agama, tolong bakar kitab ni semua. Senang cerita. Nah, buat satu surat dekat JAKIM, haramkan kitab-kitab ni semua. Kita sudah baca kitab apa? Kita baca Al-Quran, kita baca hadis sahih cukup. Boleh tuan-tuan buat lagu tu. Ni bagi siapa ni? Bagi mereka yang suka kritik. Kitab ni tak betul, kitab ni tak betul, ulama ni tak betul, tok guru tu cakap tak betul, ambil ikut suka hati dalam kitab mana-mana. Kita nak bagi sedap hati mereka ni, kita bakar semua. Kita bakar kitab Matlub Badrin. Nak buat lagu mana? Kitab ada. Bila kitab ada, ulama mutaakhirin, dai mutaakhirin, pendakwah mutaakhirin, tok guru mutaakhirin, tidak dapat tidak kena merujuk kepada kitab-kitab yang dulu-dulu untuk dijadikan bahan, untuk dijadikan modal, untuk diceritakan kepada masyarakat, supaya masyarakat ambil benda tu sebagai peringatan. Bukannya cerita Telaga Barhut tu untuk hujah agama, bukan untuk hujah agama. Nah, Ustaz Don kata bukan untuk hujah agama, hanya hujah untuk peringatan, untuk kita fikir benda perkara cerita yang di sebalik cerita Telaga Barhut tu, bukan untuk jadikan hujah. Nah, ni sebagai intro saya nak cerita tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kita kena faham. Kita cerita benda ni bukan untuk dijadikan hujah hukum agama. Kalau pengajian ilmu hadis pun nak ambil hadis, mesti hadis tu sahih, mesti hadis tu hasan, ada syarat-syarat Imam Bukhari, ada syarat-syarat Imam Muslim untuk mensahihkan hadis tu, syarat Imam Tirmizi dan sebagainya, tu. Itu ialah perlu kita berhati-hati dari sudut itu. Untuk apa? Untuk kita jadikan hujah berdasarkan dalil hadis, maka hadis itu perlu berhati-hati untuk nukilkan hadis itu. Tapi yang kita nak cerita ni bukannya untuk dibuat hujah, untuk sebagai peringatan, untuk sebagai pedoman, untuk sebagai penghayatan, untuk fikir. Aku sampai tahap tu ke tak? Ni kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, saya bawa cerita ni bukan cerita magic tak. Bukan cerita karut-marut tak. Cerita ni bukan untuk dibuat hujah hukum tak. Cerita ni sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani yang digelar sebagai Sultan Aulia oleh para ulama sufi, ulama-ulama tarikat, ulama-ulama sufi. Gelar Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebagai apa? Sebagai Sultan Aulia.
sultan segala wali, raja segala wali. Ni kalau dengar kat puak-puak yang nak kritik, dia kritik istilah sultanul aulia orang. Dia akan kritik apa panggil Syekh Abdul Qadir Jailani sultanul aulia, tak layak panggil macam tu, dia bukan nabi, dia bukan rasul. Lah, kita bukan nak cerita dia rasul, dia nabi, tak. Itu panggilan penghormatan daripada aliran tasawuf, aliran tarekat terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, mengiktiraf dia sebagai sultan aulia, sultan segala wali-wali Allah. Suatu hari tuan-tuan diceritakan, bukan hadis tapi cerita untuk dijadikan pedoman bagi depa hak mengaji tauhid, bagi kita hak mengaji tauhid aliran khalafi. Benda ni kena ambil tahu cerita ni, bukan hujah tapi ambil pedoman. Suatu malam Syekh Abdul Qadir Jailani duk zikir, tuan-tuan. Amalan para wali inilah amalan dia, zikir. Nah, berzikir puluhan ribuan kalimah-kalimah zikir disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kita masuk tarekat, kita tahulah tarekat Ahmadiyah macam mana zikir dia dibimbing oleh guru-guru mursyid dia. Itu yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Malam hari bangun, sedang orang lain sedap tidur, dia bangun untuk ingat Allah, untuk zikir kepada Allah. Tengah-tengah dia duduk zikir, tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jailani ni nak cerita sultanul aulia, wali Allah yang menghayati ilmu tauhid. Kita kena ikut dia. Bukan sekadar mengaji tauhid lepas tu balik tapi tak ada apa. Biar kita mengaji tauhid ni, walaupun aliran khalafi sekalipun dia membahaskan sifat 20 ni pun, biar masuk serak dalam hati ni. Apa segala cubaan, dugaan daripada iblis laknatullah kita boleh lawan, tuan-tuan. Nah, hasil kekuatan iman yang mai melalui jalan ilmu pengajian kita berkenaan tauhid. Sambung cerita. Berzikirlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tengah-tengah duk berzikir tu, tiba-tiba dia tengok kok langit, tuan-tuan. Dia tengok kok langit tu, langit jadi pelik malam tu. Seolah-olahnya langit itu terbelah. Seolah-olahnya langit itu terbelah. Dia tengok aja. Tiba-tiba ada cahaya yang keluar di antara belahan langit tadi tu, cahaya keluar. Cahaya yang begitu menakjubkan, yang dia sendiri tak pernah tengok sebelum ni, tuan-tuan. Di celah-celah cahaya tu keluar 2 biji mata. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Ada bentuk, kita kata ada bentuk. Apa kata cahaya tu? Dia kata, wahai Abdul Qadir Jailani, malam ni engkau berzikir dengan penuh ikhlas. Akulah Tuhan kamu. Nah, engkau zikir dengan ikhlas, akulah Tuhan kamu, kata cahaya tadi tu dekat Syekh Abdul Qadir Jailani. Akulah Tuhan kamu, aku izinkan kamu untuk melihat aku. Tuan-tuan kena dengar habis cerita ni nah. Jangan duduk sekerat jalan. Saat kita tuan balik, pergi tandas balik tu, oh Tuhan tu rupa-rupanya dia boleh rupa jadi cahaya. Dengar habis cerita ni. Jangan dia jadi satu tempat tu, dia silap dengar kuliah saya, dia kata saya Syiah. Dah lah kata saya Syiah, dia report polis kata saya Syiah. Dia main masa saya duk cerita bab Syiah. Oh, dia kata saya Syiah. Kita cerita bab Syiah sebab kita nak bandingkan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia dengar hak Syiah tu je. Yang Ahlu Sunnah wal Jamaah dia tak dengar, dia balik. Dia tulis salah faham. Dengar habis cerita ni. Kita nak cerita tentang apa? Syekh Abdul Qadir Jailani menghadapi ujian yang sedang iblis duk nak bawa kesesatan terhadap diri dia. Akulah Tuhan kamu, kata cahaya. Malam ini aku menampakkan diriku kepadamu, wahai Abdul Qadir Jailani. Akulah Tuhan kamu. Aku izinkan kepada kamu untuk kamu buat apa sahaja, termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Aku ampunkan kamu.
Buatlah sesuka hati kamu. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia? Dia kata dekat cahaya tu. Dia kata engkau bohong. Engkau bukan Tuhanku. Engkau penipu. Engkau iblis laknatullah. Syekh Abdul Qadir Jailani tahu tak kata itu iblis? Dia tak tahu. Tapi bila dia dengar kata-kata tu, terus dia kata engkau bohong, engkau penipu, engkau iblis laknatullah. Pergi engkau sejauh-jauhnya, jangan hampiri aku. Lalu cahaya tadi tu bertukar menjadi iblis. Tak ada cahaya rupa iblis. Macam mana rupa kita tak tahu. Dia tak cerita dalam kitab tu. Lalu apa kata iblis? Dia kata, wahai Abdul Qadir Jailani, sudah 70 orang dari kalangan ahli-ahli sufi yang telah aku sesatkan mereka itu dalam bentuk yang macam ni. Aku main rupa jadi cahaya, aku buat cantik-cantik, aku kaburkan pandangan dia, lepas tu aku mengaku kata aku Tuhan. 70 ahli sufi mengaku, ya kamu Tuhan. Aku berjaya sesatkan 70 orang ahli sufi. Tapi engkau wahai Abdul Qadir Jailani, aku tidak berjaya untuk bawa engkau ke arah kesesatan. Aku tak dapat tipu engkau sebab engkau kenal aku. Tuan-tuan, 70 orang ahli sufi zaman Abdul Qadir Jailani dah disesatkan oleh iblis. Nah, sebab apa? Syok sangat duk berzikir, syok sangat duk amal ibadat, sampai lupa tauhid, sampai tak ambil peduli, sampai penghayatan tauhid dah tak ada dah dalam diri, tuan-tuan. Duk berzikir, duk semayang, duk berzikir, duk semayang, iblis tipu sikit je. Dia percaya itu Tuhan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tak ada tauhid. Ish, depa semayang kuat takkan tak ada tauhid? Jangan, tuan-tuan. Nah, penghayatan tauhid hilang pada waktu ketika itu kerana apa? Kerana terlalu seronok. Apabila zikir yang dibuat dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Tuhan munculkan diri. Siapa tak seronok? Lalu iblis tanya Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, macam mana engkau tahu aku iblis? Sedangkan aku tak kenalkan diri aku iblis pun. Aku habaq aku Tuhan, tapi engkau kata aku iblis. Macam mana hang boleh kenal aku ni iblis? Kata iblis kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia kata aku kenal hang iblis sebab dua benda. Sebab dua benda. Satu, engkau berbentuk. Engkau ada mata, ada telinga, ada hidung. Tuhan apa berbentuk? Kita mengaji bab Tuhan kita mengaji bab sifat 20. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kalau makhluk ada mata, Tuhan bukannya macam kita. Kalau kita ada tangan, Tuhan bukan macam kita. Tuhan apa ada mata macam aku? Syekh Abdul Qadir kata dekat iblis tu. Pertama, yang menyebabkan aku tak percaya engkau Tuhan. Yang kedua, sebab engkau suruh aku buat benda haram. Sedangkan perkara-perkara haram dah ada dalam Al-Quran. Apa yang termaktub dalam Al-Quran, yang halalnya, yang haramnya itu qat'i. Itu muktamad, kata putus daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kalam dia. Macam mana tiba-tiba Tuhan mengharamkan dalam Al-Quran, tiba-tiba menghalalkan untuk aku? Itu mustahil. Tuhan tak akan buat macam tu. Sebab tu setiap dalil yang mai daripada Al-Quran kita nama apa? Dalil qat'i. Macam mana dalil qat'i? Tiba-tiba engkau suruh aku buat benda haram. Dua perkara ni menyebabkan aku terfikir engkau bukan Tuhan, engkau iblis. Sebab iblis adalah kerja dia untuk menyesatkan manusia. Tambah pula ahli-ahli ibadat, tuan-tuan. Tambah pula kita ni ahli-ahli ibadat, ahli-ahli yang duk main mengaji, ahli-ahli yang duk main masjid. Jangan kita rasa kita selamat, iblis tak main dah. Dah. Iblis lagi seronok, bukan lagi seronok, lagi tercabar dia bila tengok kita ni kuat iman. Sebab tu dia test.
Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dapat mempertahankan iman. Dia tak mengaku engkau bukan Tuhan, sebab Tuhan tidak menyuruh hamba-Nya membuat perkara-perkara yang diharamkan di dunia ini. Tapi engkau suruh, engkau bodoh. Engkau nak tipu aku, tapi engkau bodoh, wahai iblis. Pergi engkau. Jangan menghampiri aku. Pergi. Iblis tu hilang lagu tu, tuan-tuan. Ni saya nak cerita, tuan-tuan. Bukannya bab tauhid sifat 20 untuk kita mengaji, kita hafal, lepas tu dah. Ni nak habis dah perbincangan tauhid kita ni. Kalau kita tak capai satu kedudukan macam Syekh Abdul Qadir Jailani, maknanya kita gagal. Kalau saya tak boleh menghayati tauhid, dalam masa yang sama saya buat dosa, tuan-tuan, saya gagal dalam agama. Kalau tuan-tuan main masjid, tuan-tuan semayang tak berhenti, tahajud, bangun, Quran baca, tapi tuan-tuan buat dosa, tuan-tuan tak takut dekat Tuhan pun. Main mengaji tauhid, main mengaji tafsir, main mengaji fiqh, balik sana lawan Allah, tuan-tuan gagal dalam agama. Nah, main pejabat agama mengadu, ustaz buat ni, apa dia abang ada masalah abang ni, bini saya lagi duk pi mengaji, lagi duk pi baca Yasin, balik lagi tak layan saya. Awak jadi macam ni ustaz, depa duk ajak apa, mana saya nak tahu. Bukan saya duk pi ajak tempat abang, saya tak tahu. Tak tahu ustaz tu ajak apa. Saya pelik, bini saya sejak pi mengaji duk sombong dengan saya. Muslimat jangan duk buat lagu tu. Kalau duk main mengaji, jangan duk buat sombong dengan laki hak tak main mengaji tu. Dia suami kita. Layanlah dia sebagai suami. Jangan kita jadi isteri yang nusyus. Kalau kita orang duk mengaji tapi kita jadi isteri yang nusyus, kita gagal dalam agama. Kita gagal dalam tauhid. Kita gagal dalam pengajian. Tapi bila kita main mengaji, kita berubah, tuan-tuan. Kita lagi jadi isteri yang solehah, suami lagi jadi isteri yang soleh. Kita berjaya di dalam memahami agama. Nah, kita main mengaji dapat manfaat, tuan-tuan. Kalau kita boleh capai pada tahap Syekh Abdul Qadir Jailani ni, makna kata alhamdulillah kita berjaya dengan ilmu tauhid. Penghayatan tauhid ada dalam diri kita. Tiap kali iblis main nak bawa ke arah kesesatan, kita dapat lawan iblis tu dengan tauhid kita. Dengan agama yang kita pegang, dengan ilmu yang kita mengaji, kita lawan iblis, kehendak iblis tu. Kita berjaya, tuan-tuan. Nah, jadi yang ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Bab perkara istighna wal iftikar adalah perkara yang penting. Tuhan Maha Kaya, kita Maha Lemah. Bila sebut Tuhan Maha Kaya, Tuhan tak sama dengan manusia. Tuhan tak sama dengan makhluk. Kalau kita mengaji tauhid aliran salafi sendiri pun, pada ayat-ayat mutasyabihat yadullahu faqa aydihim, ulama-ulama salafi nak menceritakan ayat mutasyabihat, dia akan tanzihkan dulu sifat Tuhan. Allah Ta'ala, tangan Allah Ta'ala tak sama dengan tangan kita. Sehingga kan ada dalam kitab karangan Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, Fiqhul Akbar, perbicaraan berkenaan yadullahu faqa aydihim. Ulama salafi punya nak pertahankan kesucian Tuhan. Yadun jangan terjemah kepada bahasa yang lain sebagai tangan. Yadun adalah yadun. Sebab apa Imam Hanafi kata lagu tu? Yadun dalam Al-Quran, yadullahu faqa aydihim. Perkataan yadun jangan terjemah dalam apa-apa bahasa. Bila Tuhan sebut yadullahu faqa aydihim, yadun itu adalah sifat Tuhan. Tu Imam Hanafi dah bahas dah benda tu. Ulama salafi, nah, yang mutaakhirin ni aliran-aliran yang kononnya salafi, kami aliran salafi. Rojok kitab mana salafi? Bukan rojok kepada kitab asal ulama salafi ni, rojok ulama-ulama mutaakhirin. Kitab-kitab ulama mutaakhirin yang menggelarkan diri mereka membawa aliran salafi. Pernahkah kita tengok kitab-kitab aliran salafi yang asal? Perbahasan tauhid dari sudut Imam Hanafi macam mana, Imam Malik macam mana, setiap ayat mutasyabihat tanzihkan dulu, sucikan dulu Allah Ta'ala daripada sekalian makhluk.
Baru menyebut ayat tadi. Nak jaga, takut tersilap kata, tersilap i'tiqad, menyamakan Allah dengan makhluk. Tu ulama dulu nak jaga tauhid. Hak ni hak kita kena ambil perhatian tuan-tuan. Istighna wal iftiqar sangat penting dalam tauhid kita. Tuhan Maha Kaya, kita hamba berhajat kepada Allah, yang mana Allah tak sama dengan makhluk. Habis pasal ayat tu, pasal matan Syekh Daud Al-Fatani pada perengan yang tengah tu. Kita tengok pada perengan hak malam ni. Saya baca hak tu, saya ulang sikit sebab saya nak cerita bab Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Sebagai peringatan, sebagai pedoman hidup kita. Tuan-tuan dekat-dekat nak mati ke apa ke, main saja bisik kat telinga. Segala mak nenek bisikkan untuk menyesatkan tuan-tuan, tauhid kita menjadi penting. Mengajilah tauhid betul-betul. Carilah guru-guru yang mursyid dalam tauhid. Habis kita tengok perengan hak malam ni. Faqad bi anna laka tadammunu qawli la ilaha illallah li aqsami thalathati allati yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa azza wa hiya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Faqad bi anna, maka sesungguhnya, kata Syekh Daud, maka sesungguhnya telah nyatalah laka bagi engkau, telah nyatalah bagimu, terkandung kata la ilaha illallah, kata buat kurungan kataan la ilaha illallah tu. Maka sesungguhnya telah nyatalah bagimu, terkandung kata, terkandung perkataan. Kata itu perkataan. Terkandung perkataan la ilaha illallah bagi segala bahagi yang tiga. Tuan faham apa ibarat tu? Ibarat tu nak bagi tahu dekat kita pada perkataan la ilaha illallah. La ilaha tauhid uluhiyah. Illallah, malaikat Allah, tidak ada ilah yang disembah. Ilah, kita dah cerita, ilah dengan Rabb. Ilah, Tuhan yang disembah. Rabb, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menentukan rezeki, Tuhan yang memberi rezeki. Rabb dalam bentuk penguasaan, Tuhan yang menguasai. Macam Firaun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tinggi, yang maha tinggi. Aku Tuhan yang menguasai kamu, aku kuasai kamu. Rabb itu. Jadi murabbi. Kita duduk di sekolah agama, dia ada murabbi. Murabbi ni duk jaga budak-budak lah. 30 orang budak, seorang murabbi. Seorang abang. Ustaz akan jadi murabbi bagi 30 orang budak-budak. Dia akan kontrol 30 ni, dia akan didik mereka tu. Dia akan jaga mereka tu. Rabb. Luas pengertian dia. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Pada ayat tu kafir Quraisy sebut apa? Allah. Allah pada menunjukkan isyarat kepada ilah, Tuhan yang disembah. Kita pula Tuhan tanya ketika mana kita benih dulu, benih Nabi Adam. Nabi Adam sebelum ditiupkan roh, semua benih-benih ni dihimpunkan di satu padang. Ada ulama kata padang Arafah dan sebagainya. Dalam kitab Kashfur Rabiah dia kata kita ni kecil-kecil je macam semut. Semua benih-benih sejak daripada anak cucu Nabi Adam sampai ke akhir zaman dah ada dah dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam. Dalam tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam dihimpunkan oleh Allah. Allah Taala tanya, alastu bi rabbikum? Qalu syahidna. Tidakkah aku Rabb kamu? Aku Tuhan yang menguasai kamu? Ya, kami bersaksi engkau Tuhan yang menguasai kami. Itu Rabb.
Ilah di sini dia tak guna ra pada kalimah syahadah. La ilaha illallah. Ilah sini Tuhan yang disembah. Kerana Allah, lillahi ta'ala, kerana Allah. Sembahyang, aku sembahyang asar kerana Allah, bukan kerana orang lain. Dekat ilah ni lah kita duk membahaskan sifat 20 ni. Tuhan yang kita sembah tu macam mana sampai perbahasan last perenggan yang tengah tadi tu. Wa yu'khadhu aidan wa yu'khadhu minhu aidan. Sampai perenggan tu, sampai malam ni dia nak buat satu kesimpulan apa yang kita belajar berkenaan dengan sifat 20 itu terkandung di dalam perkataan la ilaha illallah. Nafi isbat pula, dengan maksud tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala jua. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala jua. Lidah kata la ilaha illallah, hati kata apa? Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah Tuhan sahaja yang disembah. Tuhan lain tidak layak disembah. Boleh juga Tuhan lain tidak layak disembah, ataupun hanya Allah Ta'ala jua Tuhan yang disembah pun boleh juga. Tu dia kata tu, nak terhimpun pada perkataan la ilaha illallah itu bagi segala bahagi yang tiga. Dengan maksud apa? Dalam perkataan la ilaha illallah, masa kita kata la ilaha illallah, dalam mengucap kah, dalam syahadah kita mengucap kita kah, ataupun kita kata dalam zikir kita, tahlil kita kah, dalam perkataan la ilaha illallah ada tiga benda. Tu maksud tiga bahagi tu, ada tiga benda. Apa dia? Iaitu wajib atas mukallaf mengenal akan dia pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dan iaitu dia nak jawab apa dia? Wahia nak jawab bagi kata bi anna laka tadammunu qawli la ilaha illallah li aqsami thalathati wahia, dibahagikan kepada tiga bahagi itu duduk dalam perkataan la ilaha illallah. Apa dia tiga itu? Wahia, iaitu lagu tu khabar dia lah wahia, iaitu barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Pertama, ada dalam la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, dalam itu terkandung dalam perkataan itu apa dia? Segala yang wajib pada diri Tuhan. Yakni apa dia? Sifat-sifat yang wajib pada Allah. 20 sifat tu duduk dalam la ilaha illallah. Bukan suruh kata dengan hati, suruh meyakini dengan hati. Kata dengan hati tak sama dengan yakin dalam hati. La ilaha illallah, yakin sungguh dalam hati kita ni Allah Ta'ala ada segala sifat-sifat kesempurnaan. Satu, hak wajib. Lagi dia kata apa lagi? Dan barang yang mustahil. Barang yang mustahil, barang yang tak layak, sifat-sifat yang tak layak pada Allah. Bila kita kata la ilaha illallah, secara tak langsung hak tak layak bagi Allah tertolak, tak boleh terima pada akal, tak boleh sabit pada zat Tuhan yang tak layak, yang kekurangan itu mustahil. Dan barang yang harus, apa yang harus bagi Allah? Harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, dan harus bagi Allah Ta'ala tidak menjadikan. Ataupun dalam perkataan yang lain, harus bagi Allah Ta'ala mengadakan, dan harus bagi Allah Ta'ala meniadakan. Tak ada siapa pun boleh paksa Tuhan kita, sebab dia Tuhan. Hak dia nak buat apa pun atas kita, tak ada siapa pun boleh paksa. Kalau mengaji tauhid, tengok cerita Telaga Barhut, kalau Tuhan nak bagi jadi perkara tu jadi. Tertentang tak cerita Telaga Barhut ni apa dia? Seorang laki-laki pi seru roh di Telaga Barhut. Ada kata roh kawan dia, ada kata roh bapak dia. Kalau cerita hak saya tengok dalam kitab Imam Sayuti tu, dia kata roh bapak dia. Anak ni dia tahu ayah dia simpan satu harta yang penting
untuk diberikan kepada seorang Muslim. Ayah dia mati, dia balik-balik ayah dia mati. Dia duk teringat ada barang lagi ni, ayah dia tak bagi dekat seorang Muslim ni, ayah dia Yahudi. Anak ni Muslim, orang Islam, ayah dia Yahudi, matilah keadaan Yahudi. Ada amanah yang dia tak laksanakan lagi. Lalu anak ni rasa bertanggungjawab untuk laksanakan amanah tu, dia duk cari barang tu, ayah dia letak kat mana ni, nak pi bagi dekat orang Islam Yahudi tu, yang orang Muslim tadi tu. Jadi amanah kepada ayah dia untuk diberikan kepada Muslim tadi. Ayah dia tak ada bagi, mati. Dia sebagai anak yang Muslim nak tunaikan amanah, nak pergi bagi tu barang dekat orang tu tadi. Cari tak jumpa. Pi tanya kawan ayah dia letak mana barang ni pakcik, ayah saya letak kat mana barang ni pakcik. Pakcik pun tak tahu, cerita lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. No? Dan ni kalau hang nak tahu barang ayah hang simpan kat mana barang tu, hang pi kat Telaga Barhuk tu, hang seru nama ayah hang, tanya ayah hang letak barang kat mana. Dia pi. Pendek cerita, dia pi. Dia panggil ayah dia, ayah. Macam tu lah cerita dia. Nah, bukan versi yang betul kalam pun. Olah ayat. Bagi faham. Ayah sampai 3 kali dia panggil, ayah dia mulut. Tu dia kata cerita meji tu. Cerita tak masuk akal. Padahal ulama cerita, Imam Suyuti cerita, Imam Ibn Qayyim pun cerita. Ibn Qayyim diamkan cerita ni, dia tak komentar. Imam Suyuti dia komentar cerita ni. Dia kata cerita ni dia gabungkan dengan cerita-cerita di manakah roh orang Islam berada. Dia gabung dengan cerita Telaga Barhuk ni. Di manakah roh orang-orang yang tidak beriman berada, di manakah roh orang-orang beriman berada. Dia gabungkan cerita tu. Last kali penutup dia kata apa? Imam Suyuti kata apa? Cerita di atas nak pegang 100% benarnya pun janganlah. Nak tolak 100% pun janganlah. Tapih dulu cerita ni. Dia buat masuk dalam kitab dia bagi nasihat dekat kita. Kita faham nasihat tu. Ibn Qayyim buat masuk dalam kitab dia, tapi dia diamkan, dia tak komentar. Kita bawa cerita tu sebagai mau'izah, sebagai peringatan. Kalau kita mengaji tauhid, kalau Tuhan kata ya pada waktu ketika itu, betul boleh terima tak? Kita kena terima sebab kita mengaji tauhid. Tak ada siapa boleh halang Allah Ta'ala nak bagi roh orang mati tu hidup balik. Kita boleh halang tak? Kita tak boleh halang. Tadi saya nak mai petang tadi tuan-tuan. Ni saya nak mai petang tadi ni. Nah, singgah ke rumah kakak, tak ada siapa, mandi-mandi sebab nak mai. Sambil mandi sambil tengok kitab sebuah sikit ni, saya nak mai kena rojok tuan-tuan. Sebab saya tak pandai. Saya tak macam orang lain. Nah, mai tanya duk kat mana? Oh, baca terus tuan-tuan. Dahsyat depa. Saya tak boleh. Walaupun 5 minit aku kena juga tengok benda ni. Sebab kita jenis tak reti. Sambil duk rojok kitab, duk tengok ibarat-ibarat kitab ni sebuah sikit, saya tertengok ulangan Misteri Nusantara. Nah, TV3 Misteri Nusantara, ulangan. Nah, TV3 pi dekat Thailand. Dekat satu perkampungan di Thailand, Siam. Pi dekat satu kuih lah kita kata, nah, Wat Siam tu. Dalam tu ada satu Tok Sami yang mati tapi tak gepuk, tuan-tuan. Mati 10 tahun dah. Rambut ada, tangan ada, tak gepuk. Kulit ada tuan-tuan ni. Kita nak kata apa? Mulia sungguh Sami tu. Kita nak kata lagu tu ke? Tok Sami ada sembah tok komah. Kita nak kata dia mulia kah dia mati tak gepuk? Iktikad kita boleh kata lagu tu mulia sungguh Tok Sami ni. Siapa kata lagu tu dia mengangkat martabat agama Buddha. Sedangkan Islam melebihi segala-galanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jangan kita mengiktiraf mana-mana agama lebih hebat daripada Islam. Islamlah agama yang benar. Selain daripada Islam, semua agama itu batil, tertolak. Tapi Tuhan nak jadikan benar tu. Tuhan nak jadikan Tok Sami tu tak gepuk, ulat tak makan, ada kulit, mata ada, rambut ada. Kita mengaji tauhid, kita kata apa? Ini kehendak Allah. Takkan kita nak kritik, ni bohong ni. Dongeng ni cerita ni, bukan orang ni patung ni. Kalau kita tak mengaji tauhid. Ni magic. Cerita ni magic ni.
mayat ni magic, bukan dia ni, bohong ni semua silap mata semua. Kalau kita mengaji tauhid, dia Tuhan nak buat lagu tu. Dia Tuhan nak takdirkan kepada mayat Sami, dia tak pernah sembah Allah pun. Akhir hayat dia nak mati, dia kata apa? Dia kata dekat pengikut-pengikut dia, dia kata Siam akan menghadapi hujan lebat selama 3 hari. Dia Siam akan banjir besar. Tu dia mati. Dia matilah keadaan dia jadi nujum pak belalang. Dia jadi nujum. Dia nak tunjuk kekuasaan dia. Dia mati pun Tuhan tak bagi reput tubuh badan dia. Kita nak kata apa? Kita nak kata ni kerja Tuhan, kerja Allah. Fir'aun laknatullah mati tenggelam dalam laut merah tu. Jumpa tak rangka dia? Jumpa. Sampailah ada Fir'aun, sampailah ada. Kalau kita pergi piramid dekat Mesir tu, pergi tengok rangka-rangka Fir'aun punya banyak. Sampai tak tahu hak mana Fir'aun hak lawan Nabi Musa sebab banyak sangat. Tuhan hancurkan dia ada sehancur-hancurnya? Tak hancur pun masih ada rangka-rangka. Sebab Tuhan nak tunjuk ini kekuasaan Allah. Kalau mengaji tauhid buat Telaga Barhut tak ada masalah apa. Kita tidak akan pertikaikan ni tauhid, Tuhan nak buat lagu tu buatlah. Kita balik sekali tengok muak kita hak mati 20 tahun duduk tepi jalan. Mak hang balik mengaji ke mak? Dia tegur kita. Kita nak kata apa? Hantu mak 5 balik kampung ke? Mak mati lama dah hidup balik. Kalau Tuhan nak bagi hidup balik. Sebab tu sesuatu apa yang Tuhan buat, sesuatu apa yang Allah Ta'ala buat, harus tak pada dia. Harus. Macam kita di Sungai Lalang dulu. Taman Bandar Baru. Sungai Lalang. No? Satu cerita pelik. Pejabat agama pergi tengok. Saya pun cerita dah di sini. Tuhan nak bagi jadi. Benda yang boleh jadi ke benda ni? Akal kata boleh jadi ke ni? No? Tahun 2000 berapa? 2010 ke 2011. Satu bukit tinggi tu. Bukit tak tinggi mana lah. Tapi bukit lah. Yang kena tarah dengan cari makan tu. Bekho tu. Tiba-tiba di tebing bukit tu keluar muka. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada misai. Rupa apa tu? Rupa seekor harimau. Keluar sebiji bentuk harimau. Di tebing tu. Orang Hindu sembah, orang Cina sembah, orang Melayu main letak nombor. Orang Melayu pun sama naik juga. Nah, Hindu main letak lilin, main letak bunga dia. Cina main letak colok tu. Orang Melayu main letak kertas putih. Kok sagi ada nombor. Melayu lagi dahsyat pada Cina dengan Hindu. Cina dengan Hindu ada agak sifat Tuhan. Oh, itu Tuhan kita. Melayu tak, ni bagi nombor dekat aku tau. Ada orang duk pergi lukir, duk pergi ukir dekat tebing tu ke? Tak ada. Dia jadi naik timur secara tu. Kerja siapa? Kerja Tuhan. Tuhan nak test manusia situ tu. Nak tengok orang Islam boleh tahan ke tak. Tengok-tengok. Geng-geng nombor pun banyak situ. Jabat agama pi tengok, elok dah. Jabat tanah ke MPSP, pi dah pi korek dah. Boleh hilang bekas-bekas gambar tu. Rupa harimau tu. Tu saya nak kata, siapa yang bagi jadi bentuk tu tuan-tuan? Dia jadi sendiri ke? Dah, Allah. Itu sifat harus pada Allah. Harus bagi Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu. Harus bagi Allah Ta'ala tidak mahu menjadikan sesuatu. Harus bagi Allah Ta'ala memperkenankan doa kita. Dan harus bagi Allah Ta'ala tidak mahu memperkenankan doa kita. Kita boleh nak kata apa? Kita minta hujan turun. Harus bagi Allah. Ya Allah turun kalau hujan Tuhan buat turun hujan lebat. Ya Allah bagilah jumpa MH370, tak jumpa sampai sudah. Kita nak kata Tuhan ni tak dengar ke apa ni doa MH370 tak. Mana boleh kita kata lagu tu sedangkan Tuhan kita ada sifat-sifat kesempurnaan. Kita nak kata apa ikut kita? Nak buat macam mana Tuhan tak makbul doa kita.
Itu hak dia. Hak sebelah pihak manusia ni, apa dia kita ni? Kena berdoa lagi lah nampaknya. Kena mengharap lagi lah nampaknya kepada Allah. Allah nak bagi bila hak tu terpulang dekat dia lah, dia Tuhan kita. Tu orang mengaji tauhid. Tuan-tuan, ini harus pada hak Allah Subhanahu wa taala. Saya nak patah balik sikit. Ulama ada membahaskan satu perkara yang menarik untuk kita bincang, tuan-tuan. Lewat sikit je. Saya langkah tu ya. Dia ada ulama yang membezakan di istilah wajib dengan wujub. Istilah mustahil dengan istihalah. Istilah jaiz dengan jawaz. Ulama-ulama usuluddin membezakan benda tu. Satu. Teladan saya akan cerita. Yang kedua, hak kita nak sentuh sini perkataan mustahil. Kalau kita tengok dalam kitab Mabahas Ilmu Kalam karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Sekar Al-Fatani ataupun dikenali dengan Ayah D. Tu Ayah D ni ulama terakhir di kalangan ulama-ulama Fatani yang banyak sangat karang kitab, melebihi 50 buah kitab dia tulis. Ulama terakhir Fatani yang mati pada tahun 1991, yang lahir pada 1921. Berapa tahun dia hidup tu kan? Usia panjang. Tapi dia ulama yang banyak tulis kitab. Pengajian dia di Mekah pun dia dah tulis kitab. Di antara kitab yang dia tulis di Mekah, Mabahas Ilmu Kalam. Dia nak cerita apa dalam perbahasan tersebut? Dia nak cerita bab mustahil. Bab mustahil dia boleh tulis kitab 20 muka surat, tuan-tuan. 20 lebih muka surat. Bab mustahil lah. Masya-Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ulama tu dah hebat. Bila mai ulama-ulama kita lah ni, apa kita jawi dulu ni tulis benda pelik-pelik sangat ah, benda bidah apa semua main kat kita. Kita condemn ulama-ulama dulu. Sedangkan mengaji depa hebat pada kita. Susah payah depa mengaji daripada Fatani satu pondok ke satu pondok. Nah, satu pondok 5 tahun, pi pondok yang kedua 2 tahun, pi pondok yang ketiga 5 tahun, mai pula kat Kelantan. Daripada Fatani, sekam Fatani nak mai kat Kelantan tu, tuan-tuan. Di kampung Bunuk Payung, tuan-tuan. Nak kampung Bunuk Payung tak silap saya. Dia mai situ ngaji pula dengan Syekh Haji Ahmad. 5 tahun di Kelantan. Dan dengan beberapa orang guru. Di Masjid Muhammadiyah Kelantan tu. Lepas tu dia berangkat ke Mekah, duduk sana pula 5 tahun. Berguru dengan ulama-ulama Arab dan ulama-ulama Melayu. Balik di sini, buka pondok, balik ke Fatani, buka pondok. Pertengahan kejayaan dia sebagai ulama Fatani yang hebat, diangkat sebagai apa? Sebagai pengurusi lajnah ulama-ulama Fatani. Tulis kitab, mai dekat kita zaman ni balik mengaji dekat P Jordan 4 tahun, balik sambung dekat UAE, dekat USM, P sambung dekat UAE, mengaji tak tahu mana, talaki kitab pun dak, tuan-tuan. Balik dok condemn kitab dulu-dulu. Masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita ni condemn, kritik nombor 1. Patutnya kita berjasa, terima kasihlah ulama-ulama dulu. Karena kitab main dekat kita boleh faham. Sepatutnya kita, kalau kita rasa kita ni ulama hebat sangat, mana yang kurang pada ulama-ulama dulu, kita tampung bagi jadi elok. Bukan kita kritik, kita tampung. Di sini ada kesalahan pada Syekh Daud, sebenarnya macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala. Bukan kritik Syekh Daud. Sini nampak salah sikit, tampung bagi benar. Datangkan dalil untuk sokong. Bukan kritik. Banyak dalam kitab-kitab Syekh Daud hadis-hadis dhaif yang tidak boleh dipakai, dipungut, dimasukkan dalam kitab Syekh Daud, brom kata. Kritik. Sampai lalas sekali main generasi muda, kitab-kitab jawi lama tak mau. Main generasi baru, kitab-kitab jawi lama, Matlub Badrin tak mau, Mabahas Ilmu Kalam tak mau, Baqaratu Amani tak mau. Sebab apa? Sebab banyak benda yang salah. Tok guru dia habaq. Tu kita ulama moden.
apa kata Syekh Abdul Qadir ataupun dikenali sebagai Tok Ayah D pada perbicaraan mustahil. Dia kata lagu ni, ada satu ulama di Fatoni, dia cerita nah, dia berdebat, dia bukan berdebat, dia nak cuba tulis satu fahaman dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah memahami mustahil ni macam mana. Ada satu ulama di Fatoni, saya tak ingat nama dia, tua sikit pada Tok Ayah D, awal sikit buka pondok pada Tok Ayah D. Bila dia mengajar, Tok Ayah D tengok pelik pada perbahasan mustahil. Tok Ayah D pun tulis kitab sebagai membetulkan apa yang Tok Guru tu kata. Dia kata sebenarnya macam ni istilah mustahil. Tok Guru tu kata mustahil bersifat dengan sifat qadim, bersifat dengan sifat qidam. Mustahil itu qidam. Tuan-tuan faham? Lagi tuan-tuan tak faham, tuan-tuan kata saya sesat. Qidam kita mengaji tauhid, qidam sifat Tuhan, tuan-tuan. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam. Pada sifat salbiah Allah, sifat qidam, yakni sedia-sedia ada. Satu ulama di Fatoni pada zaman Tok Ayah D tu, dia kata mustahil pun qidam. Dengan maksud Tok Guru tu makna kata mustahil ni tak layak pada Allah Ta'ala ni sejak sedia-sedia dulu lagi. Dia nak kata lagu tu, Allah Ta'ala tak buta, Allah Ta'ala tak bisu, Allah Ta'ala tak tuli, tak buta, tak bisu pada Tuhan ni sedia sejak dulu-dulu lagi. Bila sejak dulu-dulu, dia guna istilah apa? Qidam. Sedia-sedia. Sedia-sedia Tuhan tak buta, sedia-sedia Tuhan tak bisu, sedia-sedia Tuhan tak tuli. Dia guna istilah qidam. Tok Ayah dia kata dalam kitab dia, bukan lagu tu. Macam ni yang sebetulnya. Kritik tak? Kritiklah juga, tapi membina. Kita kena kata macam ni. Dia kitab dia tu. Nah, wahai Tok Guru, kita kena kata macam ni. Qidam itu sifat Tuhan yang wajib ada pada diri Tuhan, dengan maksud bila kata Allah Ta'ala itu ada, adanya Allah Ta'ala sedia-sedia ada, sebab ada sifat qidam. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu kudrat, perkuasa Tuhan, sedia-sedia lagi perkuasa Tuhan, sebab ada qidam, bukan baru main. Kalau kita kata Tuhan itu sama, ada sifat pendengar, dengan sifat pendengar Allah Ta'ala mendengar, sifat yang ada pada Tuhan itu sedia-sedia ada, sebab ada sifat qidam. Jadi qidam itu untuk sifat-sifat yang wajib, bukannya untuk mustahil. Kalau kita kata mustahil itu qidam, maknanya pada Tuhan ada dua sifat. Satu sifat yang wajib sedia-sedia ada, dan juga hak mustahil pun sedia-sedia juga. Sedangkan qidam itu sifat, mustahil itu bukan sifat Tuhan. Macam mana kita nak kata qidam sedangkan dia bukan sifat Tuhan? Mana boleh Tuhan ada dua sifat yang berlawanan? Tak payah dia kata lagu tu. Tuan-tuan pening tak tuan-tuan? Pening ngaji tauhid sifat 20. Habis tu nak faham lagu mana? Sebab tu tuan-tuan, kita mengaji pula, mengaji lagi, sikit lagi kita mengaji, sikit lagi tuan-tuan, berkenaan dengan istilah. Bila mai ulama tu kemudian dia kata Tok Ayah D dengan satu ulama tu hanya khilaf pada lughah, pada istilah yang digunakan sahaja, tapi pada hakikat mereka berdua tidak ada perselisihan pun. Ulama tu nak kata, kalau kata Tuhan ni tak tuli ni sejak dulu lagi, sejak sedia ada. Sedia ada Tuhan, memang dah ternafi dah segala sifat yang tak layak bagi Tuhan. Bukannya baru je. Bukannya baru ada sifat melihat, baru Tuhan dikatakan tak buta. Bukannya Tuhan baru saja ada sifat pendengar, baru dikatakan Tuhan tak tuli. Bukan lagu tu. Hak tak tuli, tak buta ni sedia dah. Tuhan tak tuli, tak buta. Tu maksud Tok Guru tu. Tok Ayah dia salah faham sikit. Bukan dia nak kata itu sifat bagi Tuhan. Tok Ayah dia kata dia nak nisbahkan sifat bagi Tuhan sebab sama kaitkan dengan qidam. Jadi kita nak ngaji lagu mana ni tuan-tuan? I'tiqad kita lagu mana? Ambil i'tiqad yang mudah, ambil perbahasan ulama yang mudah. Apa dia?
Bila sebut mustahil, dia ada istihalah. Apa kata dalam kitab ni? Kita tengok dia bagi istilah tentang nafs. Dia kata macam mana? Apa farak, apa beza antara wujud dan wajib, dan antara istihalah dan mustahil, dan antara jawaz dan jaiz. Dalam kitab tauhid dia akan sebut benda-benda ni, istilah-istilah ni. Nah, ilmu agama kita ada istilah dia. Kadang-kadang tengoklah kitab tauhid dia sebut wujud, kadang-kadang sebut wajib, kadang-kadang sebut istihalah, kadang-kadang sebut mustahil, kadang-kadang sebut jawaz, kadang-kadang sebut jaiz. Macam mana, apa beza tu? Dia jawab. Nah, ulama ni jawab. Bermula faraknya, perbezaannya, iaitu wujud dan istihalah dan jawaz itu hukum akal. Wujud, istihalah, jawaz, dia hukum akal yang nak hukum. Kalau kita kata akal, kata apa? Tuhan. Wujud, sebab dia ada sifat wajib. Tuhan, jawaz, sebab jaiz Allah Ta'ala menjadikan dan tidak menjadikan. Yang wajib, yang istihalah, yang jawaz, di sebelah pihak nak nisbah dekat Tuhan, di sebelah pihak sana. Yang wujud, yang istihalah, yang jawaz tadi duduk di sebelah pihak akal. Kita nak kata lagu ni, kudrat. Kudrat itu sifat yang wajib pada Allah. Hukum akal kata apa? Wujud pada akal Allah Ta'ala sekian. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ada lagu tu. Akal yang nak menghukum, nama dia wujud. Pada diri, nama dia wajib. Mustahil. Akal kata apa? Istihalah. Diri benda tu mustahil. Bisu, tuli, buta, lemah. Kita nak kata apa? Mustahil. Akal kata apa? Tak layak pada Tuhan. Tak boleh pada Tuhan. Masuk dalam bahasa Arab dia kata apa? Istihalah. Istihalah tu apa dia? Tak layak, tak boleh, tak. Tuhan tak buta, Tuhan tak bisu, Tuhan tak tuli, Tuhan tak lemah. Tak itulah istihalah. Hukum main mana? Hukum main dekat akal. Tuhan tak buta, Tuhan tak tuli, Tuhan tak bisu. Itu istihalah, istilah dia. Di sebelah pihak diri benar. Mustahil. Apa yang mustahilnya? Buta. Buta itu mustahil. Ya, mustahil. Tuli. Mustahil tak? Mustahil. Jadi nak kata lagu mana? Mai ulama-ulama yang baru pula dia hurai senang mudah. Dia kata kita kata dua-dua. Macam mana? Istihalatul mustahil. Dalam arti kata Tuhan tak buta, Tuhan tak bisu, Tuhan tak tuli, Tuhan tak lemah. Lemah itu mustahil, tak itu istihalah. Akal kata tak layak duduk pada Tuhan, tak boleh duduk pada Tuhan sifat ni, tak boleh ada pada Tuhan sifat ni. Sifat hak mana? Hak mustahil ni lah apa dia? Buta, tuli. Dia lagu tu je. Pada bahasa je tuan-tuan. Ustaz nak cerita yang tu je, nak cerita hak tu je lah pun. Sebab kita duk celaru dengan istilah pada ilmu tauhid ni. Kisah ni lah ni. Ayah dia dengan seorang ulama Fatani duk bahas bab ni, bab mustahil tu. Tok guru nu nak kata mustahil tu. Buta, tuli, bisu. Tak ada pada Tuhan sedia ada Tuhan. Hak mustahil ni tak boleh ada dekat Tuhan. Dia nak kata lagu tu. Bila tak boleh ada dekat Tuhan sejak azali lagi, maka tidak memberi maksud qadim lah, qidam lah. Ayah dia faham pula tok guru tu kata hak mustahil tadi tu bersifat dengan qidam. Tuan faham tak? Tak faham ustaz, tak faham sudah. Sekurang-kurangnya tuan dengar apa saya kata. Ya penting apa dia? Istilah ni perlu kita faham, bukannya untuk kita hafal tapi untuk kita hayati. Dengan maksud
Mustahil itu perkara yang tidak layak pada Allah, itu je. Jadi bila benda yang tak layak pada Allah bukan saja yang disebut sebagai sifat 20, lawan yang 20, tak banyak lagi benda-benda yang tak layak pada Allah. Tak boleh kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk tangan, mata, kaki tak boleh nisbahkan. Kalau ada sebut dalam Al-Quran pun kita tanzihkan. Nah, tangan itu layak bagi Allah tapi tak sama dengan kita. Kita tanzihkan situ. Habis. Dan harus. Nah, harus itu jawaz pada akal, pada hukum akal, jaiz pada diri nak buat tu. Nah, harus pada Allah Taala menjadikan dan tidak menjadikan. Habis. Wa amma qauluna Muhammadun Rasulullah fayudkhulu fihi imanu bisairil anbiya wallahu a'lam bisawab. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu untuk kuliah kita malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan faham. Nah, kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan kena mengaji sampai faham. Bukan nak suruh hafal, bukan nak suruh pandai nak berkata-kata, tapi yang pentingnya duduk di hati, duduk di i'tiqad Tuhan kita, Tuhan yang maha mulia, tak serupa dengan segala makhluk. Jadi kita tutup kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Tak ada siapa sana. حي على الفلاح.